Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi dalam video kali ini, kami akan membentangkan kepada anda Rethink, Reduce, Recycle, a Sustainable Approach to Waste Management. Jadi, tanpa membuang masa, ayo kita mulakan video kita. Kita semula memainkan peranan yang penting dalam memelihara alam sekitar dengan beberapa cara. Yang pertama ialah kawalan pencemaran. Kita semula meminimumkan keperluan untuk mengekstrak dan memproses bahan mentah yang sering melibatkan bahan kimia toksik dan proses intensif tenaga. Ini mampu mengurangkan pencemaran dari pelombongan, peleburan dan juga aktiviti perindustrian yang lain. Seterusnya ialah faedah ekonomi. Industri kita semula mewujudkan pekerjaan dan menjana aktiviti ekonomi. Ia juga mampu memupuk inovasi dalam membangunkan teknologi dan juga produk yang mampan. Objektif utama video ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kita semula, memaklumkan kepada penonton tentang amalan kita semula yang betul dan juga memberi inspirasi kepada penonton untuk mengambil tindakan. Mengapa kita semula? Kita semula menawarkan faedah alam sekitar yang ketara dalam beberapa bidang utama. Yang pertama ialah pengurangan sisa tapak pelupusan. Kita semula mengalihkan sejumlah besar daripada tapak pelupusan yang membantu memelihara ruang berharga dan mengelakkan tapak pelupusan daripada melimpah. Ini mengurangkan risiko alam sekitar yang berkaitan dengan tapak pelupusan sampah seperti pencemaran tanah dan air, pencemaran udara daripada pelepasan metana dan juga potensi kemusnahan habitat. Dengan mengurangkan keperluan tapak baru, kita semula juga memelihara tanah untuk kegunaan lain seperti taman, hutan dan juga taman pertanian. Seterusnya ialah pemeliharaan sumber asli. Kita semula bahan sedia ada mengurangkan permintaan untuk sumber dara seperti kayu, logam, mineral dan juga bahan aktif fosil. Ini membantu memelihara sumber semula jadi dan meminimumkan kesan alam sekitar yang berkaitan dengan pengekstrakan sumber seperti penebangan hutan, perlombongan dan penggerudian minyak. Memelihara sumber semula jadi juga mampu melindungi biodiversity dan juga kesihatan ekosistem. Statistik kesan kita semula kepada alam sekitar. Jenis bahan yang boleh dikita semula. Plastik. Plastik yang jenis boleh dikita semula ialah seperti PET, HDPE, PP, LDPE, PS yang paling biasa digunakan untuk botol, tiub, beg dan juga bekas makanan. Plastik disusun mengikut jenis, dibasuh, dicincang dan dicairkan menjadi pellet. Pellet ini kemudiannya digunakan untuk mengeluarkan produk plastik yang baharu. Kebaikannya adalah memelihara sumber petroleum, mengurangkan penggunaan tenaga dan juga mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Cabarannya adalah tidak semua plastik boleh dikita semula dan pencemaran dengan bahan yang lain boleh merumitkan proses. Bahan seterusnya ialah kertas. Kertas yang boleh dikita semula adalah seperti cardboard beralun, surat khabar, majalah, kertas pejabat dan juga beberapa jenis papan kertas. Kertas dikumpulkan, disusun dan dipulpa. Pulpa kemudiannya dibersihkan, dilunturkan dan juga dikeringkan sebelum membuat produk kertas yang baharu. Kebaikannya adalah menjimatkan pokok, mengurangkan pencemaran air dan udara dan juga memelihara ruang tapak pelupusan. Cabarannya adalah tidak semua produk kertas boleh dikita semula dan beberapa jenis kertas yang hanya boleh dikita semula dengan beberapa kali sahaja. Bahan seterusnya ialah kaca. Kaca yang boleh dikita semula adalah seperti kaca jernih, kaca berwarna dan juga balang kaca. Kaca dikumpulkan, disusun mengikut warna, dihancurkan dan juga dicairkan. Kaca yang dileburkan kemudiannya dibentuk menjadi produk kaca yang baharu. Faedahnya ialah menjimatkan tenaga, mengurangkan pencemaran udara dan air dan juga memelihara sumber semula jadi. Cabarannya adalah jenis kaca yang berbeza perlu dipisahkan dan juga kaca pecah boleh mencemarkan proses kita semula. Proses kita semula. Kita semula adalah proses penting untuk memelihara alam sekitar kita dan memelihara sumber yang berharga. Ia melibatkan mengubah bahan yang dibuang menjadi produk yang baharu, mengurangkan keperluan untuk sumber mentah dan meminimumkan sisa pembuangan. Berikut merupakan langkah yang terlibat dalam proses kita semula. Yang pertama ialah pusat pengumpulan. Pusat pengumpulan terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah kediaman dan juga komuniti. Bagi pusat pengumpulan kediaman, bahan kita semula dikumpulkan dari rumah dan perniagaan melalui program pengambilan dari tepi jalan atau pusat khas. Bagi pusat pengumpulan komuniti, banyak komuniti menganjurkan acara dan inisiatif kita semula untuk menggalakkan penyertaan dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kita semula. Proses yang kedua ialah penyusunan.
Bahan yang dikumpul diangkut ke MRF di mana ia disusun mengikut jenis menggunakan gabungan proses manual dan juga automatik. Langkah yang ketiga ialah memproses. Bahan-bahan akan diproses mengikut kesesuaian material seperti plastik, kertas, kaca dan juga logam. Cabaran dalam kita semula. Cabaran biasa dalam kita semula, pencemaran dan kurang kesedaran. Walaupun manfaatnya yang ketara, proses kita semula menghadapi beberapa cabaran yang menghalang kecekapan dan keberkesanannya. Dua cabaran yang paling biasa termasuk 1. Pencemaran. Pencemaran berlaku apabila bahan tidak boleh dikita semula dicampur dengan bahan yang boleh dikita semula. Ini boleh berlaku secara tidak sengaja atau kerana kurangnya kesedaran tentang amalan kita semula yang betul. Kesan. Pencemaran dapat mengurangkan kualiti bahan kita semula dengan ketara, menjadikannya tidak dapat digunakan atau memerlukan langkah pemprosesan tambahan untuk menghilangkan bahan cemar. Ini boleh mengurangkan nilai ekonomi bahan kita semula dan menjadikannya lebih sukar untuk mencari pasaran untuk mereka. Contoh pencemaran: sisa makanan, bahan berbahaya, beg plastik dan filem, dan barangan lain yang tidak boleh dikita semula bercampur dengan bahan yang boleh dikita semula. Penyelesaian: pendidikan awam dan kempen kesedaran. Mendidik orang ramai tentang pengasingan dan pelupusan sisa yang betul dapat membantu mengurangkan pencemaran. Cabaran kedua, kurang kesedaran. Secara definisinya, ramai orang kurang kesedaran tentang kepentingan kita semula, jenis bahan yang boleh dikita semula dan bagaimana untuk mengita semula dengan betul. Kesannya, kurang kesedaran boleh menyebabkan kadar kita semula yang rendah dan sejumlah besar bahan yang boleh dikita semula berakhir di tapak pelupasan sampah. Penyelesaiannya dengan menjalankan program jangkauan komuniti dan pendidikan, melibatkan diri dengan komuniti melalui acara awam, bengkel dan bahan pendidikan dapat meningkatkan kesedaran mengenai kita semula dan menggalakkan penyertaan. Kisah kejayaan. Inisiatif Kitar Semula yang berjaya dan komuniti di Malaysia. Malaysia telah menyaksikan beberapa inisiatif dan komuniti yang berjaya meningkatkan kadar kitar semula dan memupuk budaya kelestarian. Berikut adalah beberapa contoh inspirasi. Yang pertama, Pulau Ketam. Pulau bebas kereta di luar pantai Pelabuhan Kelang ini telah beralih kepada komuniti sifar sisa, mencapai kadar kitar semula 90%. Penduduk melaksanakan sistem pengurangan sisa yang komprehensif yang melibatkan pengkomposan sisa makanan, mengitar semula semua yang boleh dikitar semula dan menaikkan bahan yang tidak boleh dikitar semula. Inisiatif ini bukan sahaja mengurangkan sisa buangan tetapi juga mewujudkan peluang pekerjaan dan mempromosikan ekopelancongan. Yang kedua, Penang Green Council. Pertubuhan bukan kerajaan ini telah aktif mempromosikan kesedaran alam sekitar dan amalan melestari di Pulau Pinang sejak tahun 1990. Inisiatif mereka termasuk program kitar semula, kempen pengurangan sisa dan aktiviti jangkauan komuniti. Penang Green Council telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan kadar kitar semula dan menggalakkan kesedaran alam sekitar di negara kita. Kesan persekitaran positif dan penlibatan komuniti, pendekatan sinergi. Kejayaan inisiatif Kitar Semula di Malaysia adalah bukti kesaling hubungan kesan alam sekitar yang positif dan pelibatan masyarakat. Dengan melibatkan komuniti secara aktif dalam program Kitar Semula, kita dapat mencapai faedah alam sekitar yang luar biasa bagi mengurangkan sisa dan memelihara sumber. Faedah alam sekitar: mengurangkan tapak pelupusan sampah. Kitar Semula mengalihkan sisa dari tapak pelupusan, meminimumkan kerosakan alam sekitar yang disebabkan oleh pencemaran lacak, pelepasan metana dan pemusnahan habitat. Penlibatan komuniti. Yang pertama, kesepaduan sosial dan kerjasama. Inisiatif Kitar Semula dapat memupuk semangat komuniti dan menggalakkan kerjasama di kalangan penduduk, perniagaan dan organisasi tempatan. Yang kedua, pendidikan dan kesedaran. Penlibatan komuniti memberi peluang untuk kempen pendidikan dan kesedaran dan memupuk budaya kelestarian. Bagaimana seseorang individu itu boleh menyumbang menjalani gaya hidup yang sihat bermula dengan tindakan kerja setiap hari di rumah. Berikut adalah beberapa cara praktikal yang boleh kita lakukan dalam kehidupan seharian kita untuk mengurangkan menggunakan semula dan mengintar semula. Yang pertama, reduce, iaitu mengurangkan. Rancang pemakanan anda, buat senarai runcit dan hanya membeli makanan yang disenaraikan sahaja untuk mengelak pembaziran yang akan dilakukan.
Seterusnya, bawa beg yang boleh digunakan semula, membeli beg runcit yang boleh digunakan semula dan dikatakan tidak kepada beg plastik di kedai. Selain itu, reuse iaitu gunakan semula. Jadi lebih kreatif dengan bekas-bekas lama yang tidak digunakan. Sebagai contoh, gunakan barang lama, botol dan bekas untuk menyimpan makanan, mengatur barang anda atau untuk projek DIY. Seterusnya, pakaian dan perabot lama mestilah diberikan kehidupan yang baru. Sebagai contoh, memperbaikinya, mendermakannya kepada orang yang lebih memerlukan atau mengitar semula mereka ke dalam ciptaan baru. Bukan itu sahaja, malahan individu juga boleh kita semula iaitu recycle. Ketahui garis panduan kita semula di tempat anda. Setiap komuniti mempunyai peraturan yang berbeza tentang perkara yang boleh dan tidak boleh dikitar semula. Bilas kita semula sebelum meletakkannya di dalam tong. Sisa makanan boleh mencemarkan alam sekitar dan menyukarkan proses bahan kita semula. Kesan kolektif yang diperoleh daripada sumbangan individu ialah perubahan global terhadap beg plastik yang boleh digunakan sekali sahaja. Bermula dengan individu yang memilih untuk menggunakan semula dan menyokong larangan beg plastik. Sekarang, banyak negara telah melaksanakan larangan atau cukai ke atas beg plastik sebagai inisiatif untuk mengurangkan penggunaannya. Tema duga mengenai kitar semula. Malaysians and starting from the kids knows how to recycle the packs, especially the 3 Fs. So you put in the straw into the pack, then you flip it up and then you flatten the pack and you put it into the recycling bin. Hasil daripada recycling ataupun hasil daripada kitar semula, di mana sini dia menunjukkan proses-proses inilah di mana kotak Milo ini boleh dijadikan dia daripada 75% fiber dan 25% aluminium, dan polyaluminium ni akan dijadikan sebagai bumbung untuk rumah-rumah orang asli. Jadi saya memang merasakan projek ini amat bagus kerana telah banyak membantu masyarakat di kawasan orang asli dan juga tempat-tempat lain dan komuniti-komuniti lain. Seruan tindakan program dan sumber kita semula tempatan di Malaysia untuk melaksanakan pendekatan rethink, reduce, recycle dengan berkesan, ia sangat penting untuk menggunakan sumber dan program tempatan. Berikut adalah pecahan pilihan yang tersedia di Malaysia. Yang pertama, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Alam Sekitar JAS menyediakan maklumat mengenai peraturan pengurusan sisa, kemudahan kita semula dan bahan pendidikan. Yang kedua, kemudahan kita semula. Senarai kemudahan pemungut dan pemulihan, Jabatan Alam Sekitar mengekalkan senarai lengkap kemudahan kita semula di seluruh Malaysia. Yang ketiga, inisiatif berasaskan komuniti Zero Waste Malaysia. Organisasi bukan berasaskan keuntungan ini menggalakkan amalan sisa sifar melalui program pendidikan, inisiatif jangkauan komuniti dan kempen advokasi. Kesimpulannya, perkara utama mengenai fikirkan semula, kurangkan kita semula. Umat manusia menjana sejumlah besar sisa di seluruh dunia, menimbulkan ancaman alam sekitar yang ketara seperti pencemaran, kekurangan sumber dan perubahan iklim. Oleh itu, rethink, reduce, recycle ataupun 3R menawarkan pendekatan komprehensif untuk pengurusan sisa. Ingat, setiap tindakan tidak kira betapa kecilnya mampu menyumbang kepada masa depan yang lebih cerah. Dengan mengamalkan sikap rethink, reduce, recycle, kita boleh mewujudkan dunia yang lebih bersih, sihat dan lebih makmur untuk diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Itu sahaja daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum.